Alhamdulillahi wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang dihormati saudara pengacara majlis Tuan Haji Fauzi yang di-Pertua PAS Kawasan, seluruh pimpinan PAS Kawasan Setiu, rakan-rakan daripada Parti Keadilan Rakyat, seluruh ahli-ahli dan penyokong parti-parti politik di Malaysia, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sampai pada malam ini. Hari itu saya tak dapat datang kerana kapal terbang MAS tak dapat berlepas lebih daripada 4 jam. Kalau saya datang juga, saya akan sampai sini pukul 12 malam. Maka saya tak hadir program yang lalu dan tiket penerbangan itu dibatalkan kerana kapal terbang tak dapat berlepas. Hari ini saya ambil keputusan datang lebih awal, iaitu kapal terbang pukul 3 tadi, supaya tak berlaku delay lagi sekali. Kebetulan hari ini saya ada di mahkamah. Saya beritahu peguam, saya terpaksa tuang tidak hadir mahkamah waktu petang semata-mata nak kejar kapal terbang pukul 3. Alhamdulillah dapat bersama dengan tuan-tuan pada malam yang mulia ini. Hari ini kita berpuasa masuk hari yang ke-16. Besok 17 Ramadan. Betul-betul malam ini malam peperangan Badar. Kerana peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Ulama-ulama, ahli-ahli sejarah mengatakan di sekitar 17 Ramadan. Kalau tidak tepat pada 17 Ramadan pun. Artinya kita berada dalam masa peperangan Badar berlaku di zaman kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, hadirin sekalian, kita renung sejenak perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda yang mendapat perintah dan dilantik menjadi rasul. Dilantik menjadi rasul pada bulan Rajab. Di Gua Hira beliau menerima perintah untuk menjadi rasul ketika umur baginda lebih kurang 40 tahun. Hadirin sekalian, baginda memberitahu ajaran Islam awalnya kepada kaum keluarganya. Sayyidatina Khadijah, Sayyidina Ali waktu itu masih kanak-kanak, dan keluarga terdekat. Sampailah kemudiannya sahabat-sahabat karibnya memeluk Islam seperti Sayyidina Abu Bakar. Bila Islam diterangkan, didakwahkan dalam bentuk terbuka, timbul penentangan yang dahsyat. Sebab hadirin sekalian, pemerintah pada waktu itu bimbang. Agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh menggugat kedudukan mereka, menggugat kedudukan pemerintahan mereka. Oleh itu, mereka mengumpul kekuatan berlawan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hanya menggunakan bibir, lidah dan suara untuk menyebarkan dakwah. Yang menyokong baginda di peringkat awal di samping keluarga terdekat, sahabat karib, juga orang-orang yang bertaraf hamba seperti Bilal ibn Rabah,
dan keluarga Yasir. Golongan mustad'afin ini yang menyokong baginda. Penentangan yang paling kuat datangnya daripada Abu Lahab dan juga pemimpin Gedebe waktu itu. Orang panggil orang hebatlah, yaitu Sayyidina Umar Al-Khattab. Hadirin sekalian, Nabi terus berdakwah, menyeru untuk orang menerima Islam. Hebat Islam itu di antaranya bila orang seperti Sayyidina Hamzah memeluk dan menerima Islam. Seorang yang juga dianggap hebat, Gedebe, pahlawan, menerima Islam. Tetapi dua manusia yang dianggap pemimpin hebat amat menentang Islam, yaitulah Abu Jahal dan juga Umar Al-Khattab. Hadirin sekalian, Nabi berdoa supaya dua Umar ini menerima Islam, Umar Al-Hisham dan Umar Al-Khattab, supaya mereka menerima Islam. Allah makbulkan doa Nabi. Salah seorangnya memeluk agama Islam, yaitulah Umar Al-Khattab. Bila masuk orang seperti Umar, sudah tentulah orang melihat Islam itu di sudut zahiriahnya lebih megah dan lebih hebat. Bila orang seperti Umar Al-Khattab bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdoa, dua kafir yang paling kuat lawan Islam, Nabi berdoa supaya mereka dibuka hidayah dan memeluk Islam. Sekarang ni hadirin sekalian, manusia terkejut bila ada orang berdoa supaya Lim Guan Eng memeluk Islam. Ini bangang ben bodoh, benti bahlul. Kalau dia tak bercakap, orang tak tahu kata dia tak kerti. Lagi dia bercakap, lagi orang tahu rupanya bangang. Saya pun mula-mula terkejut apabila keluar berita ada orang mendoakan supaya Lim Guan Eng memeluk agama Islam. Cuma cara berita itu disiarkan, kononnya doa itu digantikan dengan doa terhadap yang di-Pertuan Agong. Lim Guan Eng ganti Agong. Saya pun kata, siapa yang berdoa ni? Saya pun telefon rakan-rakan di Pulau Pinang. Siapa dia yang berdoa ni? Mereka sebut Ustaz Zakaria Ahmad. Tuan-tuan, Ustaz Zakaria Ahmad ini adik Mufti Pulau Pinang. Abang kepada Ustaz Idris Ahmad, ketua penerangan kita, ketua penerangan PAS. Beliau ini lulusan Al-Azhar. Berdakwah sudah lebih 20 tahun. Hampir semua masjid di Pulau Pinang, Perak, Kedah, dia masuk. Dia pendakwah bebas yang dikenali. Bila dengar nama Ustaz Zakaria Ahmad, saya kata, tentulah yang buat laporan ni berat, hadirin sekalian. Sebab dia adalah seorang pendakwah yang berwibawa, yang berkelulusan, yang kita kata terlibat dalam kerja dakwah ni begitu lama. Akhirnya bila perkara itu dibelo, disiarkan akhbar begitu rupa, dia mengaku dialah yang berdoa itu. Bukan sekarang, dah 2 tahun dah. Kenapa? Dia berdoa supaya Lim Guan Eng memeluk Islam. Katanya, jarang ada pemimpin kafir, orang bukan Islam, menentang judi. Hadirin sekalian, bila parti Islam menentang judi, dia tak pelik, memang pas menentang judi. Terpisahnya ulama daripada UMNO di antaranya isu judi. Masa itu loteri kebajikan masyarakat nak dihalalkan di Malaysia. Ulama-ulama dalam UMNO waktu itu tak setuju loteri ini. Mereka keluar dan kumpulan inilah di antaranya menubuhkan PAS. Jadi PAS ditubuhkan di antara punca perselisihan masalah judi. Ulama-ulama yang waktu itu bergabung dengan UMNO tak setuju dengan judi ini. Dan mereka
menubuhkan PAS kemudiannya. Sebab itu bila ada usul nak menambahkan judi lomba kuda, masa itu saya ahli parlimen, ada usul untuk menambahkan judi lomba kuda daripada 2 kali seminggu kepada 3 kali. Kita tentang dalam parlimen. Begitulah juga judi bila nak dibawa ke Sarawak, judi lomba kuda. Kita tentang. Kita tak kira siapa Menteri Keuangan waktu itu. Kita tentang judi. Bagi PAS menentang judi, perkara biasa. Tetapi bila Lim Guan Eng menentang judi, ini luar biasa. UMNO cukup marah kepada Lim Guan Eng bila dia menentang judi. Terutama judi bola. Menyebabkan mereka hilang ratusan juta, bilion ringgit. Karena judi bola ni tak jadi. Hanya ditentang di antaranya oleh Lim Guan Eng daripada DAP. Kalau PAS tentang, bukan pelik. Bila Lim Guan Eng tentang, perkara pelik. UMNO cukup dendam pada Lim Guan Eng kerana menentang judi. Tuan-tuan tahu ke tak benar ini? Kalau duk baca surat khabar, tengok TV, tengok RTM, rehat sampai mati, tak boleh faham. Dan sebab itu Lim Guan Eng beritahu saya, ada pemimpin UMNO jumpa dia, kami marah sangat kepada kamu, di antaranya kamu menentang judi. PAS menentang judi kami tak marah. Kerana hadirin sekalian, bagi PAS, Parti Islam menentang judi, itu adalah perkara biasa. Kerana dasar parti mereka adalah Islam. Tapi Lim Guan Eng menentang judi luar biasa. Dialah pemimpin pertama yang istiharkan judi bola sepak di Pulau Pinang tak diizinkan. Hadirin sekalian, bila dia menentang judi, dia juga memberi semula bantuan kepada sekolah agama rakyat yang ditarik oleh UMNO dulu. Bantuan sekolah agama rakyat dihentikan. Kita buat tunjuk perasaan, kita buat macam-macam program untuk membela sekolah agama rakyat supaya kerajaan beri bilik bantuan, tak dapat. Lim Guan Eng, dia beri semula bantuan ke sekolah agama rakyat. Saya sendiri, hadirin sekalian, berada di mahkamah. Tak silap saya bulan Mei yang lalu. Semasa perbicaraan, peguam kita, Hanifah Maidin, dia bangun dalam mahkamah lebih kurang waktu itu pukul 12 tengah hari. Dia minta kepada hakim. Dia kata, Tuan Hakim, minta mahkamah ditangguhkan lebih awal hari ini. Hakim tanya, kenapa? Anak guam saya. Anak guam dia saya lah, Muhammad Sabu. Nak hadir satu majlis yang Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng, DAP. Dia sebut Lim Guan Eng, dia sebut DAP. Nak beri bantuan ke sekolah agama rakyat. Sengaja dia sebut kuat. Lim Guan Eng, DAP, nak beri bantuan sekolah agama rakyat. Lawyer kita saja sebut begitu. Nak bagi hakim dengar dan semua polis dan wartawan dengar. Hakim senyum. Hakim kata, okey, kita akan tamat lebih awal untuk membolehkan OKT, orang yang kena tuduh, hadir ke majlis penyampaian bantuan ke sekolah agama rakyat. 12.30 tangguh, saya pun bergegaslah ke tempat bantuan ke sekolah agama rakyat yang diberi sendiri oleh Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng. Lim Guan Eng juga